Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tajuk yang ketiga, fikratus syaitan. Fikratus syaitani. Fikrah, fikratun. Idea. Fikiran. Syaitan lah, siapa tak kenal syaitan? Idea syaitan. Wara'as syaitanu. Ra'a yara, melihat. Wara'as syaitanu an yad'uwan nasa ila ibadatil asnami. Ra'a melihat, syaitan melihat. An yad'uwa, untuk menyeru manusia. Maksud melihat ni berpandangan lah, bukan melihat dengan mata. So syaitan berpandangan, syaitan ingin ayyad'uwa, menyeru manusia kepada ibadatil asnam, penyembahan berhala, peribadatan kepada berhala. So syaitan ingin menyeru manusia kepada menyembah berhala. Fayadkhulu, maka dengan sebab mereka menyembah berhala, maka ni kan, maka dengan sebab mereka menyembah berhala, fayadkhulun nara, mereka akan masuk neraka. Wala yadkhulul jannata, mereka tidak akan masuk syurga abadan selama-lamanya. Wa kana syaitan, dan adalah syaitan, ya'rifu, mengetahui, anna, bahawa, anna Allah, bahawa Allah, la yaghfiru, tidak mengampunkan, asyirka, kesyirikan. So Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru, dan dia, yakni Allah, mengampunkan kulla, setiap, syai'in, sesuatu, idza arada, bila dia inginkan. Fa'arada, lalu, arada, syaitan, syaitan ingin, ayyad'uwahum, mengajak mereka, menyeru mereka kepada asyirki, kepada kesyirikan. Maka dengan sebab mereka syirik, fala yadkhulu, maka mereka tidak akan masuk ke dalam al-jannata, syurga, abadan selama-lamanya. Walakin, tetapi, kaifa at-tariqu, bagaimana jalan, ila zalika, jalan kepada perkara demikian. Macam mana nak ajak manusia ni? Sedangkan manusia, wan nasu ya'budullaha, sekarang ini manusia menyembah Allah. Innahu, sesungguhnya, kalaulah, zahaba ilan nas, syaitan tu pergi kepada manusia, wa qala, dan dia berkata, lahum, kepada manusia. Ini tak boleh lah ni. U'budul asnama, sembahlah berhala. Kalau kita sambung sini, wa qala lahum u'budul asnam, ini bukan hamzah qata', hamzah wasal. Wa qala lahum u'budul asnam, dan dia berkata kepada mereka, sembahlah berhala-berhala. Wala, dan jangan, ta'budullaha, jangan engkau semua
Jangan kamu semua menyembah Allah. Wala ta'budullah. Lau sini kan, kalaulah syaitan pergi kepada manusia dan berkata sekian-sekian-sekian, nescaya sini la syatamahu, nescaya manusia akan memaki, mencelanya, memaki hamunya. Dan nescaya wadarabuhu, mereka akan memukulnya. Syaitan yang menjelma lah ni, kalau tak menjelma nak pukul macam mana? Wa qalu, nescaya mereka, manusia itu akan berkata, ma'adzallah, kami berlindung dengan Allah. Ma'adzallah artinya kami berlindung dengan Allah. Anusyriku bi rabbina, apakah kami akan syirik? Apakah kami akan menyengutukan bi rabbina, menyengutukan sesuatu dengan Tuhan kami? Adakah na'budul asnama, kami akan menyembah berhala? Nescaya manusia akan kata kepada syaitan kan, innaka, sesungguhnya engkau wahai syaitan, la syaitanun, sesungguhnya engkau ni syaitan, rajimun, yang direjam. Innaka, sesungguhnya engkau, la syaitanun khabisun, syaitan yang jahat. Khabis, jahat. Okay, sekarang ni kita tengok satu persatu mana kalimah yang kita rasa kita perlu huraikan, mana bentuk-bentuk struktur ayat yang kita rasa perlu dihuraikan. Yang ni biasalah kan? Yang ni hubungan dia hubungan idhafah kan? Ini kita panggil mudhaf. Yang ni kita panggil mudhaf ilaihi. So ra'a kan dia ada dua makna. Satu ra'a ru'yah, makna melihat dengan mata kasar. Satu lagi ra'a ni dia macam zonna. Zonna mana menyangka, masuk dalam grup zonna. Wa ra'a syaitan an yad'uwan nas ila ibadatil asnam. Okey, ni satu lagi. Ni kan. So sepatutnya yad'u sini. Da'a yad'u. Ni kita panggil kalimah nakis kan. Nakis. Nakis mana huruf belakang dia tu huruf sakit tapi tak bunyi. Da'a jadi yad'u. So nanti kalau nasab, ni nasab kan ni ejen penasab ni, yang amil nasab. So nanti dia akan mengembalikan semula baris yang ada pada waw. Jadi yad'uwa kalau masuk an. Ayad wan nas. So yang seterusnya kita tengok dalam penterjemahan bahasa Melayu kan, kepada menyembah kan. So bahasa Melayu kita masdar. So kadang-kadang tu kita tak guna kan. Kita tukar kepada makna kata kerja. So asalnya ibadah, asalnya makna penyembahan. Peribadatan. So nanti dia akan tukar kepada jadi menyembah ataupun beribadat. Itu konteks bahasa Melayu sebab dia tak banyak guna masdar. Kalau Indonesia tu banyak sikit banding dengan bahasa Melayu kita penggunaan masdar. So kita ada sini ini fa'il kan, pelaku perbuatan, so hukum dia marfu', dan jumlah ni semua ni ada pagar dengan an ni. Ini dikira sebagai maf'ulun bih lah. Maf'ul kepada ra'a. Okey, sekarang ni cuba kita tengok fayadkhulu. Tengok sini kan ayat ni dia melihat. Maksudnya dia melihat sini dia nak. Dia impikan sini kan. Dia impikan. So mengimpikan sesuatu dalam bahasa Arab kita panggil tamanni. Ataupun taraji. Kalau tamanni ni mimpi yang tak mungkin boleh lah. Mana kalau kita ni tua, kita rasa nak muda semula kan. Ini impian tak mungkin menjelma lah.
Kalau taraji ni mungkin, impian yang mungkin. Dipanggil taraji. So mungkinlah kan, syaitan ni mungkin juga kan nak seru manusia, sebab ada yang dia berjaya seru pun. So kedua-dua ni kita masuk dalam grup tolak. Tolak makna meminta sesuatu. Keinginan kita tu sejenis permintaan. Kalau sebelum kita ni, ayat ni, dia makna tolak ni kan, ada perasaan nak pada sesuatu, kemudian tiba-tiba datangnya fa. Fa. Jadi fa ni kita akan namakan fa yang bermakna sebab, oleh kerana itu. So kita namakan fa sababiyah. So fa sababiyah ni dia akan menasabkan fi'il mudhari'. Tengok sini kan, fi'il mudhari' sepatutnya yadkhuluna, akan masuk. So bila masuk fa yang bermaksud kerana itu, disebabkan itu, so kita akan gugurkan nun. Jadilah baca fayadkhulu an-nar. Samalah dengan yang ni. Sebab yang ni tu kira ambil daripada sini kan. Dia punya konsisten tu. Kita panggil waw ataf kan. So wala yadkhulu pun sama ingat sini. Yadkhuluna. So oleh kerana fa ni masih lagi valid duduk sini. So dia tak nak sebutlah 2-3 kali. Fala yadkhulu. Fala yadkhulu. Dia tak nak sebut 2-3 kali, dia guna la, waw je. So wala yadkhulu al-jannata. So anna ni kan, boleh kan saya kata kalau masuk dakhala yadkhulu, boleh kita gunakan fi, fa yadkhulu fi nari, ataupun kita buang fi, jadikan dia baris atas maf'ulun bih. So fa yadkhulu an-nara. So abadan, apa-apa saja kalimah yang menunjukkan waktu dalam bahasa Arab, kita panggil zaraf. Dan zaraf ni hukum dia nasab. So abadun ni asalnya abadun, mana ever, yang kekal. Tapi kalau ada tidak sini, maknanya selama-lamanya tidaklah sini. Never lah sini jadi. Kalau ada tidak sini akan jadi never. Tidak akan masuk. Will never enter. So abadan. Jadi kita punya nasab di sini kerana faktor apa? Kerana faktor dia zaraf. Zaraf maksudnya dia menerangkan waktu ataupun masa berlakunya perbuatan. Oleh kerana sini melibatkan waktu, so kita panggil zaraf ni zaraf zaman. Wa kana syaitan ya'rifu anna Allah la yaghfiru syirka. Dan adalah syaitan, tengok, kalau sekiranya kita ada kana, okay, dan kita ada isim dia sini. Kana syaitan, dan adalah syaitan. Sini kan? So kita dah ada dia punya lengkap dah sini. Isim dia, isim kana. So selepas dia tu, ni, ini kita panggil khabar dia je lah. Khabar kana. Khabar kana yang terdiri daripada fi'il plus fa'il. So dalam perut ya'rifu tu ada huwa kan? Fa'il dia. Kemudian yang belah sini ni pula, ini maf'ulun bih kepada ya'rifu. Sebab mengetahui apa? Mengetahui tentang ni kan? Tentang Allah ni tidak mengampunkan kesyirikan. So kita dah ada sebelah sini, dia ada, yang ni berkait dengan kana. Yang ni pula berkait dengan ya'rifu. Kemudian dalam dia tu sendiri, frasa dia dalam tu, tu masing-masing, macam yang Allah ni, kepunyaan anna, kita panggil isim anna. Kemudian la yaghfiru ni khabar kepada anna. Kemudian hubungan syirik ni pula, dia bukan berhubungan dengan anna, dia bukan juga berhubungan dengan Allah. Dia ada hubungannya dengan la yaghfiru. So artinya dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada la yaghfiru. Ini ada waw ni, maknanya sambungan daripada ni lah. Annallaha yaghfiru sini. Sini annallaha la yaghfiru nombor 1. Nombor 2, annallaha yaghfiru. Waw ni maknanya ambil daripada sini. Kita panggil ataf kepada sini. So kulla syai'in, okay, kul plus mufrad.
singular. Dia akan makna every. Kalau kul plus jamak, dia akan makna all. Semua. Tiap-tiap satu lah. So Allah akan mengampunkan setiap sesuatu. Everything. Bukan all things. Everything. Makna serupa aja. Tapi penekanan ni kata sekong-sekong. Satu-satu-satu. So idza arada. Fa'arada syaitan, maka syaitan tengok. Kalau fa ni, kalau dia tak ada hubungan dengan atas dari segi makna flow tu tak ada, maksudnya kemudian gitu kan. Macam ambil air semaya, lepas kepala, tangan, lepas tangan, maksud dia turut gitu. Kalau dia tak ada idea tu tak ada, so kita kata fa ni fa istinaf, fa permulaan je. Dia ada hubungan dengan atas juga, tapi bukan dari segi hubungan i'rab. Dia macam titik juga, titik, tapi titik mula. Waw pun ada juga jenis macam tu. Titik, habis sini aja. Kemudian sambungannya ayat baru gini. Fa'arada syaitan. Ini masing-masing lah. Kecekapan kita nak tahu fa ni, maksudnya ada connection dengan atas ni. Ataupun tak ada, putus. Putus dari segi i'rab, so kita kata fa tu permulaan. So fa'arada syaitanu, arada yuridu. Syaitan bila ada arada, biasanya kalau perbuatan, mahu makan, mahu minum, mahu tidur, kena pakai an. Ingin apa? Tak boleh bahasa Melayu boleh lah. Mahu makan, mahu minum, mahu tidur, mahu menyeru boleh. Arab tak boleh gitu. Dia kena sebut mahu penyeruan, mahu pemakanan, mahu ketiduran. Dia kena buat macam tu. So untuk jadikan ketiduran, penyeruan tu kena berbuat an. Maksud an akan jadi bentuk yang dia kendakilah. Tak boleh ingin kemudian an tak ada. Fa'arada syaitan yad'uhum. Syaitan ingin menyeru. Bahasa Melayu boleh macam tu. So Arab tak boleh macam tu. Arab kena ada an. Arada dia ingin katalah dia ingin bangun kan. Arada yakumu. Arada ingin, yakumu bangun. Boleh macam ni? Tak boleh. Kena masukkan an. Arada an yakuma. Arada an yakuma. Okay, habis itu. Okay, kembali balik. Syaitan ingin menyuruh manusia kepada kesyirikan. Maka dengan sebab kan? Sini. Fa ni maknanya dengan sebab. Dengan sebab keinginan syaitan tadi. Tamanni dia ataupun taraji dia tadi kan? Keinginan dia tadi. So fa ni layaklah menjadi fa yang bermakna sebab. Kalau fa bermakna sebab, maka dia akan menasabkan fi'il mudhari'. So yadkhuluna akan dinasabkan, akan buang nun. Jadi yadkhulu. So fala yadkhulu, manusia tidak akan masuk syurga. So abadan tadi kan? Apa maksud abadan tadi? Zaraf. Menerangkan masa. Bila menerangkan masa berlakunya perbuatan, nama dia zarah. Hukum dia nasab. Abadan. Tak boleh baca abadin. Tak boleh juga baca abadun. Only one boleh baca. Abadan. Okay. Walakin kaifat tariqu ila dhalika. Tetapi bagaimana jalan kepada yang demikian. Kaifa ni, tengok kaifa. Kaifa ni apa maksud kaifa? Tentang apa? Contoh kita kata kaifa haluka. Kaifa haluka. Bagaimana kamu? Yang ni pokok nak cerita ke yang ataupun yang ni? Yang ni. Asalnya haluka. Nak tanyanya keadaan kamu tu. Macam mana? Kaifa. So asalnya haluka ni lah mubtada'nya. Yang ni benda yang menceritakan tentang halu tu. So sini kita panggil khabar. So asalnya ni pokok dia. Ini subjek. Yang ni predikat. Tapi oleh kerana kaifa ni dia jenis istifham, soalan. Kalau bahasa Arab, soalan ni dia jenis kena duduk depan.
So walaupun status dia duduk belakang. Ni selepas ni dia duduk selepas yang mubtada dia, subjek dia, baru dia duduk kan. Tapi oleh kerana perangai soalan dalam bahasa Arab ni, dia tak boleh duduk selepas kalimah lain. Dia mesti duduk awal ayat. So kita tukar je lah. Tapi status jangan tukar. Kaifaha haluka. Status dia, ini kita panggil khabar lagi. Tapi oleh kerana kita letak depan, so nama dia muqaddam lah. Halu tadi subjek kan, mubtada kan. Yang ni halu, oleh kerana kita letak lewat sikit, kita panggil muakhar. Itu status dia. Samalah dengan yang ini. So asalnya at-tariqu ila dhalika kaifa. Sini. Jalan kepada perkara yang demikian tu macam mana? Wan nasu ya'buduna Allah. So waw ni boleh jadi waw kata putuslah. So waw permulaan. Ayat lain lah kita titik sini. Manusia pula menyembah Allah. Ataupun kita kata waw ni waw keadaan. So waw haliyah. So waw haliyah tak nampak pula sahibu hal. Mungkinlah dari segi makna di sini. Zalika ni. Zalika maknanya manusia di sini akan masuk neraka kan, ada manusia sini. So sini pun manusia juga. Wan nasu ya'buduna. Okey, yang kemudian seterusnya innahu law zahaba, sesungguhnya kalaulah. So kalau ada kalaulah sini dia mesti ada nescaya. La sini. Kalau ada law ada nescaya. So ini kita panggil la ni la jawab syarat. Okay, satu lagi, mereka berkata ma'azallah, aku berlindung ataupun kami berlindung dengan Allah. So orang Arab ni dia rengkah-rengkah je, dia tak sebutlah kami ni. Sebab kalam ni dia biasa secara spontan keluar kan. So kalau ayat dibuat panjang pula, so dia tak jadi spontan lah. Spontan tu dia kena ayat yang singkat-singkat. So dia tukar sepatutnya kami kan, na'uzu. Macam aku berlindung dengan Allah. A'udzu billah. Kalau kami jadi na'uzu. Na'udzu billah. Ini ayat dia yang panjang sepatutnya. Kemudian nak tukar yang ni dia tukar kepada masdar. Masdar kepada aza ya'uzu ma'az. Ma'azun. So na'uzu jadi ma'azallah. So ini maf'ul mutlak. Macam pukul pemukulan, makan pemakanan. Saya makan dengan suatu pemakanan. Saya berlindung dengan suatu perlindungan. Oleh kerana sini berlindung dengan Allah kan. So dia pun buat bentuk perlindungan dengan Allah. Guna mudhaf ilaih. So sini asalnya maf'ul mutlak. Sepatutnya na'udzu billahi ma'azan. Aku berlindung dengan Allah dengan suatu perlindungan. Buang yang ni, ambil, sebab kalau kita tinggalkan ma'azan saja, satu perlindungan. Jadi tak tahu berlindung dengan siapa. So ambil balik yang Allah tu, tak sini. So kalau idhafah hilanglah dia punya tanwin. Jadi ma'azallah. Okey, siap sini. Ini satu lagi, innaka ni kan sesungguhnya. So bahasa Arab dia boleh takkid, dia boleh taukidkan, maknanya menguatkan sesuatu dengan partikel-partikel yang tertentu kan. Banyak boleh masukkan partikel-partikel. So ayat ni kita ada dua partikel yang menunjukkan penegasan. Satu inna, satu lagi la. Biasanya kalau ada inna sini, so kita boleh buat penegasan dengan menambahkan la situ. Sesungguhnya, terjemahan untuk Melayu satu aja. Sesungguhnya pakai satu aja. So Arab gini guna dua. So la sini kita panggil lam muzahlaqah. Lam yang digelincirkan. Sebab asalnya kalau kita nak kuatkan tu duduk depan. La tu duduk depan.
Asalnya dia duduk depan. Tapi banyaklah pula inna lagi ada, la lagi ada. Saya kata sibuk ramai-ramai ni, kamu duduk jauh-jauh sikit. So dia hantar pergi sini. Digelincirkan, dipindahkan. So i'rab dia tetap sama, dia tak ada status i'rab, tak ada. Tak ada status i'rab, maksudnya kita tak kata dia tu sebagai mubtada ke khabar ke apa, dia just partikel je. So status i'rabnya inna ka tu. Ka tu isim anna, kemudian syaitan ni khabar anna. Itu yang i'rabnya. Kemudian rajim ni sifat kepada syaitan kan? Sifat kepada syaitan. So sifat dia akan ikut dia punya ni lah, mausuf tu. Kemudian perkataan rajim ni dia perkataan fa'ilun. Wazan dia. So fa'ilun sepatutnya maknanya yang merejam lah sepatutnya. Yang merejam. So kenapa kita kata yang direjam? Kerana kadang-kadang dalam kalimah Arab ni bentuk fa'ilun tapi makna dia maf'ulun. Yang dilakukan. So rejam tadi rajama kan? Merejam. So yang direjam maf'ulun. Sepatutnya marjumun. Tapi digunakan rajim. Perkataan rajim. Sebab fa'ilun ni ada unsur-unsur apa? Unsur-unsur kekal. Kalau dia buat marjumun saja tak ada unsur kekal. Sirah ni dia punya form tu tak ada unsur kekal. So nak suruh nampak unsur kekal dia ambil fa'ilun. Tapi persoalan tadi, adakah fa'ilun tu boleh mewakili maf'ulun? Ada, dia kata bila kita buat semakan dalam kalimah-kalimah penggunaan Arab ni, orang Arab banyak guna fa'ilun bermakna maf'ulun. Macam qatilun kan? Yang dibunuh. Qatilun, fa'ilun. Tapi maksud dia maktulun. Yang dibunuh. Okey, khalas. Ayat ni pun sama juga innaka la syaitanun. Inna ni maknanya sesungguhnya dia kita panggil apa? Huruf yang menyerupai fi'il kerana dia boleh menasabkan. Al harfu musyabbah bil fi'il. So dia perlukan pada isim. Ni ka isim dia. Kemudian dia mesti ada khabar. Ni khabar dia. So yang ni hubungan yang ni dengan yang ni. Ini mausuf, yang ni sifat. Alas. Okay, masuk tajuk yang keempat. Yang keempat, hilatus syaitan. Helah syaitan. Hilah. Hilatus syaitani. Tengok dia buat bentuk semua mudhaf ilaih kan? Tadi, fikratu syaitan. So ini kita nama dia mudhaf. Yang ni mudhaf ilaihi. Apa hukum mudhaf ilaih? Jar. Salah satu tanda jar bagi bawah. Kalau sini pula dia depend on kedudukan dia dalam ayat. So kadang tu dia bergantung kepada kalimah sebelum dia. Jadi hailatu, hailah, hailata, hailati. Contohnya kalau kita ada fi kan? Fi sini. Huruf jar. Fi mestilah bagi bawah. Fi hilati syaitan. Kalau kata aku mengetahui, araftu, aku mengetahui, mestilah maf'ulun bih sini jadi kan? So baca dia, araftu hilatas syaitan. Tapi yang kita punya sini ni kenapa? Kenapa kita baca hilatu bagi hadapan? Sebab mana-mana tajuk dalam bahasa Arab, mana-mana tajuk, title something, titles of the book, title buku ke, title perenggan ke, dia hubungan dia mubtada' khabar. So dengan mubtada' dihazafkan. So dia nak kata hazihi, ini adalah satu helah tentang helah syaitan. So hadhi hilatu syaitan. Ini mubtada'. Ini khabar. So oleh kerana title ni kita maklum dah. Hazihi ke, haza ke. Kan? So kita dah ma'ruf. Tak perlu kita zahirkan dia. Kalau tidak, kita tak boleh bunyikan ni. Huruf belakang ni, kalau kita bunyi aja, dia kena tanya sebab. Kenapa kamu baca bagi hadapan? Sebab baca
huruf di belakang tu dengan tatitu tu, itu mesti ada reason dia. Dia tak datang secara tanpa sebab. Macam yang syaitan ni kita pergi baca ni kan. Kenapa? Kenapa kamu tak baca na? Kenapa kamu tak baca nu? Macam tadi kita kata sebab hubungan ni hubungan idhafah. Sebab dalam bahasa orang putih pun guna of sini. The helah of the shaitan. So sini ada preposition kan. So bagi bawah lah kita panggil idhafah. Biasanya preposition dalam bahasa Arab ni untuk hubungan macam ni dia hazafkan li tu dia hazaf. Walakinna syaitana, tetapi syaitan wajada telah menemui baban satu pintu yang mana yadkhulu dia akan masuk minhu menerusinya ila ke ruusi kepala-kepala manusia. So masuk kepala manusia mana melalui otak manusia lah kan. So dia jumpa satu helah lah. Helah dia kacaukan pemikiran manusia. Tadi kan dia fikir macam mana nak suruh manusia ni sembah berhala. Daripada menyembah Allah, tukar kepada menyembah berhala. Cerita ni nampak aja simple-simple tapi hakikatnya macam ni lah. Manusia ni sembah berhalanya asalnya macam ni. Asalnya ni cerita dia. Dan ini pun berlaku. Sembah Maradona lah, sembah Pele lah kan, buat Tuhan. Itu yang gila apa? Gila bola sepak jadi kan. Memang sembah lah, bukan sembah artinya puja. Tak, letak buat simbol, buat image, buat tokong, sembah. Okay, ceritanya kana there was kan. Di sana dia kata satu ketika ada rijalun. Ada lelaki-lelaki. Yakhafunallah, yang takut kepada Allah. Dulu dia kata ni, kana mana? Dulu ada beberapa orang lelaki yang mereka itu yakhafunallah, takut kepada Allah, wa ya'buduna, dan mereka itu menyembah ni Allah. Menyembah Allah, wa ya'budunahu, mereka menyembah Allah lailan, malam, naharan, siang. Kalau kita siang dan malam, dia malam dan siang. Sebab Arab ni kan, dia pentingkan malam. Malam tu bermulanya siang hari. Hari tu bermula dengan malam. Lepas maghrib tu kira hari yang baru. Wa ya'budunahu lailan wa naharan. So mereka menyembah Allah malam dan siang. Wa yazkuruna, zakara yazkuru, menyebut Allah. Menyebut Allah dengan satu sebutan. Zikran yang kasiran, yang banyak. Artinya mereka banyak menyebut nama Allah. Mereka banyak mengingati Allah. Wa kanu, ini refer kepada peristiwa lalu kan. Kemudian always lah. Kanu yuhibbuna. Mereka tu selalu, mereka tak putus-putus. Yuhibbuna, menyintai Allah. Wa kanu yuhibbuna Allah wa kana Allah, dan begitu juga Allah. Yuhibbu, ahabba yuhibbu, menyintai mereka. Yuhibbuhum. Istajaba yastajibu. Wa yastajibu lahum. So Allah memperkenankan mereka. Maksudnya Allah mengabuli apa yang mereka minta. Wa yastajibu lahum. Allah menerima bagi mereka. Mana menerima taubat ke apa-apa sajalah, terima doa tu. Doa yang mereka minta tu semua Allah makbulkan. Ni rijal-rijal yang soleh tadi. Wa kana an-nas, dan manusia yuhibbuna, mencintai rijal-rijal yang soleh tadi. Wa yu'azzimu, azzama yu'azzimu, mengagungkan. Wa yu'azzimunahun, mereka mengagung-agungkan rijal-rijal tadi. Wa kana syaitanu, dan adalah syaitan, arafa ya'rifu, mengetahui, zalika, perkara tersebut, jayyidan, mengetahui dengan baik.
ataupun kita kata sangat mengetahui. Waqad mata, dan meninggallah, mata yamutu, dan meninggallah haula'i, mereka ini. Mereka rijal-rijal tadi meninggal. Ini makna dia refer kepada ini. Plural, jamak. Dan meninggallah mereka ini. Wantaqalu, mereka telah berpindah ila rahmatillah, berpindah ke rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Pindah ke alam sanalah, meninggal dunia kan kita pun kata kembali ke rahmatullah. Inilah asalnya rahmatullah. Kembali kepada rahmat Allah. Maksudnya dalam kubur tadi terserah pada Allah lah, macam mana Allah nak kesian belah ke tak kesian belah. Sebab tu dikatakan kembali kepada rahmat Allah. Rahmat artinya kesian belah. Mereka kembali kepada kesian belas Allah Subhanahu wa taala. Zahaba syaitan. Kemudian syaitan pun pergi ila nas, kepada manusia semua. Wa zakara haula'ir rijala. Syaitan menyebut tentang lelaki-lelaki ini. Ingat tak dia kata tosyah-tosyah kita yang meninggal dulu. Kenapa kita tak buat satu peringatan untuk dia? Buat satu image ke kan? Mula-mula buat gambar dulu, kemudian barulah kita buat berhala. Wa qala syaitan. Syaitan ni dia berkata sini, dia campurkan waswas kepada manusia. Wa qala, syaitan kata kepada manusia. Sebab tadi kan dia kata nak masuk melalui akal kan? Kaifa kana fikum fulanun wa fulan. Bagaimana? Kana tak perlu terjemah sebab dia makna was je kan? Bagaimana dulu? Boleh juga Bagaimana dulu di kalangan kamu, fikum, si pulan. Ni Ahmad, ni Yusuf, ni Ali contohnya kan. So bagaimana di kalangan kamu dulu, si pulan tu. Qalu, so manusia jawab, Subhanallah, Maha suci Allah. Ini takjub. Menakjubkan sungguh. Ini sirah takjub. Menakjubkan sungguh. Mereka ni sungguh menakjubkan. Kemudian disambung balik, Rijalullahi. Tiba-tiba saja Rijalullah. Artinya haula'i. Mereka ini semuanya Rijal Allah. Orang-orang Allah. Lelaki-lelaki Allah artinya orang-orang Allah ni. Wa awliya'uhu. Dan wali-wali Allah ni. Ulaika, mereka itu. Ini zalika. Jamak dia ulaika. So mereka itu iza da'au. Apabila mereka berdoa, nescaya ajaba, Allah akan memperkenankan, Allah akan mengabulkan mereka. Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Wa iza, dan apabila sa'ala meminta. Wa iza sa'alu, apabila mereka meminta, nescaya a'ta, memberi. Nescaya Allah akan memberi kepada mereka. A'tahum. A'ta plus hum. Nanti dia akan hidup baliklah alif tu. Jadi a'ta. Barulah boleh dirapatkan. A'tahum. Okay, habis. Cuba kita tengok bentuk-bentuk kalimah yang boleh kita ni. Walakinna syaitana, tetapi syaitan wajada. So lakinna dia akan menasakkan isim selepas dia. So ini kita panggil isim lakinna. Ini khabar dia. Wajada. So dalam tu ada fi'il plus fa'il. Wajada baban. Ini maf'ulun bih kan? Objek. Hukum maf'ulun bih bahagian atas. Bukan hukum bahagian atas. Kalau hukum kena sebut sama ada nasab, jar, ataupun nasab, jar ataupun rafa'. Ini hukum. Kemudian baris itu tanda. Kalau nasab, tanda dia bahagian atas. Kalau jar, tanda dia bahagian bawah.
Rafa' tanda dia baris hadapan. Itu tanda. Hukum dia nasab. Hukum dia jar. Hukum dia rafa'. Yang ni sebab dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih masuk dalam kategori nasab. Tanda nasab dia macam-macam kan. Salah satunya ada baris atas. Baban. Okey. Kalau sekiranya kalau ada nakirah kan. Ada nakirah. Ni isi nakirah. Tak ada alif lam. Nakirah. Selepas tu datangnya fi'il. Fi'il ni mestilah datang sekali dengan fa'il lah. So kita kata datangnya jumlah. Ayat. So jumlah ni akan jadi sifat. Sifat kepada ba'. Tapi oleh kerana dia kan jumlah, so jumlah dia bukan isim. Bila bukan isim, so dia tak adalah baris macam ni. Baris atas ni sepatutnya baris atas kan. Sifat mesti baris atas juga. Sebab sini baris atas kena baris atas juga. So fi'il dikecualikan lah. Tapi status dia status as a sifat. Jadi terjemahan dia pintu yang lah sini. Sebab kita kata rajulun tawilun. Lelaki yang tinggi kan. Ataupun lelaki tinggi. Sini masuk jadi yang masuk lah. Yang akan masuk. Yang masuk, yang akan masuk. Pintu yang dia akan masuk. Menerusinya. Dan dia mesti ada satu domain dalam ayat dia tu. Mesti ada satu domain yang kembali untuk menghubungkan dia tu dengan mausuf dia. Kan? Sebab tu dia sebut sini. Dia akan masuk menerusinya. So, nya tu ada bab sini kan. Barulah sah. Jumlah ni, ayat ni akan jadi adjektif. Sifat kepada isim nakirah. Syarat dia kena isim nakirah. Contohnya, rajulun yazhabu. Rajulun yazhabu. Lelaki yang pergi. Ini sifat. Ini mausuf. So dalam tu ada fi'il plus fa'il. So fa'il dia huwa kan. Ini formula ni kena ingat. Setengah pelajar-pelajar ni kan dia tak reti ni ada baban sini dia nak buat ayat ni dia tulis alladhina lagi pula. Sebab bahasa Melayu kita guna yang. Pintu yang, so dia pun tukar jadi allazi. Salah lah macam tu. Nulis. Kana rijalu yakhafuna okey wa ya'buduna lail. Okey sini lailan nahara macam tadi. So kalau lailun makna dia malam saja. Naharun malam. Tapi kalau dia masuk dalam ayat, dia menerangkan perbuatan tu berlaku bila, saat bila. So kita kena jadikan dia adverb. Orang putih panggil adverb of time. Kata keterangan mengenai masa. So hukum dia nasab. Sebab tu baca lailan, naiharan. Nasab. Yang ini zaraf. Adverb of time kita panggil zaraf dalam bahasa Arab. Satu kalimah yang menerangkan tentang masa bagi perbuatan. Add mana? Tambah. Verb perbuatan. Tambah maklumat kepada perbuatan. Dan benda tu mengenai masa. So adverb of time. Ada adverb of place. Okay, yang kelima. Suwarus salihin. Tengok, yang ni pun sama juga. Maknanya sini mudhaf. Bentuk dia kan? Mudhaf, yang ni mudhaf ilaihi. Suratun. Jamak dia suwar. Suwaru. Suwarus salihina. Gambar-gambar. Tadi kan dia orang merancang, dari sentang merancang dia kata. Mu nak kena ingat orang tu. So mari kita buat gambar. Gambar-gambar as-salih. Salihun. Orang soleh. Jamak dia salihuna. Salihuna. Ini jamak dengan waw nun kan. So dia boleh baca juga salihina dalam kes jar. Mudhafu ilaih hukum dia jar kan. Ini maknanya sebab saya kata tadi jar ada tanda dia kan. Tanda kasrah. Ada yang jenis tanda huruf. Ini huruf ya. So bagi jamak yang ada jamak waw nun, jamak yang ya nun, so dia kata idhafah ni dijarkan, kes dia kes jar dengan tanda ya ni.
yang asalnya waw. Macam syaitan tadi, syaitan tanda dia bagi hadapan kan. Tapi oleh kerana dia mudhafu ilaih, tanda nu tukar kepada bagi bawah. Sama juga dengan yang ni, asalnya waw. Tapi bila jar tukarkan bagi ya. Qala syaitanu, berkatalah syaitan. Fa kaifa husnukum alaihim? Kaifa, bagaimana? Huznun, kesedihan. Kamu. Sedih ke atas orang Arab panggil. Bagaimana kesedihan kamu ke atas mereka? Bagaimana kesedihan kamu ke atas mereka? So, fa ni, kalau dia mari, tak ada hubungan yang dengan yang ini. Dari segi flow tu tak ada. I'rab tu tak ada. So, kita panggil fa ni fa isti'naf. 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 Fa permulaan. So, no need to be translate. Tak perlu terjemah. Sebab dia ni tanda untuk menunjukkan mula je. Sebab ayat sebelah sini bentuknya khabar. Ayat sini bentuknya tanya, istifham. So, sepatutnya kalau ada fa-fa ni, yang ni jenis tak tanya, yang ni pun sebelah dia pun tak tanya. Mestilah sama macam tu. Ini jumlah khabariyah, sini pun khabariyah. Tak, yang ni jumlah khabariyah, yang ni istifhamiyah, yang ni jumlah insya'iyah. Tak sama lah kan? So, bila tak sama, artinya dia ayat yang berasingan. Sila berasingan, so kira sini full stop, ni ayat mula lah. Fakaifa. So, dalam terjemahan, no need to be translated. Tak payah terjemah. Maka tak perlu. Sebab dia, nama dia isti'naf. Permulaan. Kaifa husnukum alaihi. Macam mana kesedihan kamu ke atas mereka yang meninggal dunia yang soleh-soleh tu? So, mereka pun jawab. Qalu syadidun. Sangat. Dalam bahasa Arab ni, nak sebut sangat-sangat ni banyak cara dia. Salah satunya syadid. Kan syadid. Maknanya, huznuna lah kan, kesedihan kami. Huznuna syadidun. Kesedihan kami syadid. Teramat sangat. So maknanya mubtada' dihazafkan. Kan saya kata tadi kan, kita bunyi syadidun belakang tu kenapa tak syadidin, kenapa tak syadidan? Mesti ada sebab. Sebab dia ni khabar. Sebab khabar status dia rafa'. Rafa' tanda dia bagi hadapan. Artinya ada something yang dihazafkan, tak perlu disebut kerana sudah difahami daripada sini. Huznuna, kesedihan kami amat sangat. Syadidun. Qala, kata syaitan lagi. Tengok wow pula. Kan tak ada hubungan ni sebelah ni, dari segi struktur tu tak sama. Yang ni ayat statement, yang ni ayat soal. So tak ada connection tu. So wow ni kita panggil wow isti'naf juga. Wow permulaan juga. Kaifastiyakukum. Bagaimana kerinduan kamu? Rindu kepada guna ilah. Kerinduan kamu kepada mereka. Kan kalau kita buka kamu, rindu ni pakai ilah. So kita kata ilah ni bermuta'alliq dengan istaq, mana kepunyaan dia. Huruf jar ni kepunyaan istiaq. Tadi kan kita kata kalau bermula dengan kaifa, so kaifa sebenarnya duduk di sini kan. So dia khabar lah. Mana istiaqukum kaifa. So ini khabar muqaddam. Maknanya predikat yang diletakkan lebih awal daripada kedudukan sebenar dia. Kerana kepentingan dia tu selalu kena duduk di depan. So dia kata kerinduan kami azimun. Istiaquna. So our rindu amat sangat. Azimun. Tadi kan syadidun, azimun, amat sangat. Wow lagi tengok, wow lagi. Wow isti'naf. Wow permulaan. No need, tak perlu diterjemahkan. Qala, berkata syaitan, limaza, kenapa la tanzuruna ilaihim? Kenapa mana kamu kan? Kenapa ni tidak kan? Kenapa tidak kamu semua lihat kepada mereka kulla yaumin, every day kan? Sini kul tadi saya kata kalau selepas dia singular, terjemah dia every kan? So every day. Kemudian kullu ni boleh baca kullu, kulli, kulla kan? Tapi ini menunjukkan masa kan? Yaum kan?
Yaum, masa kan? Bila? Every time kan? So ini kita panggil apa? Adverb of time. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil zaraf. So sebab itulah kullu tadi kena baca kulla yaumin. Qalu, mereka jawab lagi. Wa kaifa, ni pun lagi waw isti'naf, tak perlu terjemah. Kaifa sabilu, bagaimana jalan? Tariq pun guna, sabi pun guna. Bagaimana jalan kepada perkara yang demikian? Ila zalika. Wa qad matu, dan mereka telah pun meninggal. Matu, ramai. Mereka semua telah pun meninggal. Macam mana dia kata nak tengok? Kan? So waw ni boleh jadi sifat hal kepada zalika yang bermaksud ada orang di sini, ataupun istiqnaf juga. Titik sini, bagaimana jalan kepada demikian? Titik. Mereka dah mati. Qad matu. So waw tu waw titik, kita panggil waw istiqnaf. Ataupun waw sini ada hubungan sini, kita panggil waw haliyah. Qala, berkata syaitan, beri cadangan. I'malu, buatlah. Lahum, untuk mereka. Suwaran, gambar-gambar. Wanzuru, dan lihatlah. Ilaiha, kepada gambar-gambar itu. Sebab ha sini muannas. Sebab apa? Suar. Suar ni jamak, jenis jamak jamak taksir. Jamak taksir hukum dia mufrad, singular, dan muannas. Muannas. So dhamir dia kena ha lah. Merujuk kepada suar. Lihatlah kepada gambar-gambar itu, tengok. Kulla yaumin tadi. Sini akan jadi kulla sabahin, mana every morning. Kulla, every morning. Sabah artinya morning, setiap pagi. Wa ujiban nasu, manusia kagum, manusia teruja. Ini manusia ujiba, gembira. Bi, dengan ra'yi, pandangan iblisa, pandangan si iblis itu. Lalu mereka pun dan mereka pun sawwaru, mereka pun membuat gambar. Sawwaru, membuat gambar orang-orang yang soleh. As-salihin maf'ulun bih, ya tu tanda maf'ulun bih, asalnya salihuna. Okey, sini asalnya a'jaba. A'jaba artinya menakjubkan, menjadikan orang lain menakjubkan, menjadikan orang lain teruja. Tapi sekarang ni kita baca dengan sirah passive voice, iaitu sirah majhul. So kita baca u'jiba. Banyak kalimah-kalimah dalam bahasa Arab, verb, digunakan dalam bentuk majhul, passive voice. Tapi makna dia active voice. Makna dia gembira. So kita tak terjemah mereka dikagumi. Dia terjemah mereka gembira, mereka kagum. Tapi sirah dia tu sirah mereka dikagumi, mereka digembirakan, mereka ditakjubkan. Banyak kalimah-kalimah verb dalam bahasa Arab menggunakan sirah-sirah majhul. Dalam Quran ada kan? Wa ushribu fi qulubihim al-ajlah. So mereka asalnya mana? Mereka diminumkan dalam hati mereka dengan anak lembu. Maksudnya mereka digilakan, dikenyangkan. So bila kita minum kan, mabuk kan, dimabukkan, minum. Jadi perkataan usyribunya diseronokkan, digembirakan. Maknanya mereka gembira lah. Mereka gembira, mereka seronok dengan anak lembu tu. Tapi guna sirah ni, sirah majhul. Ini kena faham, kena rajin tengok dalam cara penggunaan serta-serta kalimah verb dalam bahasa Arab menggunakan sirah majhul untuk makna ma'ruf. So wakanu yanzuruna. Yang ni boleh pakai lain kali kalau kita nak kata kagum, terkejut, kena pakai bi ya. Ujiba bi. Misalnya kita nak kata aku kagumlah dengan pandangan kamu. So jibtu bi ra'yika. Ni makna bahasa ni bahasa bahasa adab, bahasa sastra dah mula ni. Walaupun buku ni kisah Nabi yang kecil aja, tapi bahasanya sastra. Macam Quran tadi, wa ushribu guna. Jangan main-main ni buku ni. Wa kanu yanzuruna, dan mereka selalu melihat ni. Kana plus fi'il mudhari' artinya always. So they always look
at. Mereka selalu melihat kepada hadhihi suwar, kepada gambar-gambar ini. Bahasa Arab guna ini gambar. Bahasa Melayu guna gambar-gambar dulu baru ini. Arab guna ini gambar. Dari segi nahwu hubungan dia hazihi ini suwar ni jadi badal. Ini mubdal minhu. Maknanya boleh tukar menukar lah maksudnya. Hazihi ini samalah dengan suwar. Suwar ni maksud dia hazihi juga. So, ini kita panggil boleh tukar menukar. Dia panggil badal membadal. Badal bahasa Arab ni ya, tukar menukar. Kulla yaumin. Tengok sekali lagi. Zaraf. Every day. So, mereka selalu melihat kepada gambar-gambar ini setiap hari. Wa iza ra'auha. Iza apabila ra'au mereka melihat gambar-gambar. Tadi zakaru mereka akan mengingati. Zakara boleh makna berzikir, mengingat, sebut dengan mulut pun panggil zakara. Apabila mereka melihatnya, mereka akan mengingati. Ingat kepada orang-orang soleh, tengok gambar dulu. Oh, ni sipulan-sipulan kita dulu ni. Zalika ulaika salihina. Tengok sini dia guna ulaika kan? Kita ada zalika mana itu. Plural dia ulaika. Itu sama dengan ini kita panggil isim isyarah kan? Ganti nama penunjuk. So hukum dia kena satu package dua ni. Hukum dia ini badal, ini mubdal minhu. Boleh tukar menukar antara satu sama lain dan dia termasuk dalam bab tabi'. Makna i'rab dia nanti akan sama. Sini oleh kerana ingat semua isim isyarat ni mabni. Mabni maknanya dia tu beranak-beranak tidak berubah baris. Kan hazihi tak berubah baris dia. Ulaika tak berubah baris dia. Tapi status dia ni nasab sebab dia maf'ulun bih, zakaru kan. So nasab. Jadi mana hubungan dengan soleh ni boleh tukar menukar kan. So nasab soleh pun kena nasab jugalah. So nasab dia yang ni beranak-beranak boleh ditukarkan dia punya bentuk. Sebab dia punya lahirnya solihun lah. Ada waw. Dan jenisnya boleh ditukarkan. So waw akan tukar jadi salihina. Kenapa kamu tukar kepada ya? Kerana dia termasuk dalam hukum nasab. Macam mana kamu tahu hukum dia nasab? Kerana dia boleh tukar dengan ulaika. Kenapa ulaika ni nasab? Kerana ulaika ini maf'ulun bih kepada zakaru. So apabila mereka melihat kepada gambar-gambar itu, maka tak ada bahasa Arab. Hanya dalam konteks, kadang-kadang dia bubuh fa, kadang-kadang tak bubuh. Boleh difahami daripada konteks lah, bila kan sini kan. So bila mereka melihatnya, maka mereka akan mengingati orang-orang soleh itu. Jangan terjemah itu dulu. Akan jadi bangsa lain lah kita pula. Kan, mereka akan mengingati itu orang-orang soleh. Jadi terbaliklah pula kan. Macam baru belajar bahasa Melayu lah pula. Okey, 5, 6. Minas suwari, yang nombor 6. Minas suwari ila tamasili. Min from. Aswar gambar-gambar. Daripada gambar-gambar ila pergi kepada at-tamasil. Tamasil maknanya patung-patung. Daripada timsal. Timsal jamak dia tamasil. Timsal. Timsalun jamak dia tamasil. Patung-patung. Wantaqalu. Mereka pun bertukar. Minas suwari daripada gambar-gambar ila tamasil kepada patung-patung. Mula lukis-lukis gambar dulu, kemudian buat patung. Wa amilu, dan mereka semua tadi, manusia tadi telah membuat lis-salihina kepada orang-orang soleh tamasila. Tamasila. Ni bentuk jamak macam ni, jamak apa kita panggil? Jamak yang tak ada waw nun. Jamak taksir. Apa hukum jamak taksir? Muannas. Dan dia mufrad. Jadi dhamir yang akan digunakan nanti ialah ha. Kalau kata sifat akan guna ta marbutah. So tamasila, mereka membuat tamasil. So tamasil ghairu munsharif. Asalnya tamasilu. Tidak ada tanwin. So bila tak ada tanwin, nanti dia punya nasab pun tak ada tanwin jugalah. Tamasila.
membuat patung-patung yang banyak. Kasiratan. Tengok, kasiratan. Kata sifat dah ada ta kan, ta marbutah. Mana-mana kata sifat boleh dijadikan muannas dengan menambahkan ta marbutah. So kasirun akan jadi kasirotun. Tapi sini nasab, so dia akan jadi nasab sebab kata sifat dia. Tamasilah kasiratan, mereka telah membuat untuk orang soleh itu patung-patung yang banyak, waw dan wada'u. Wada'a meletakkan. So mereka meletakkan ha-nya. Maknanya mereka meletakkan patung-patung ini fi di buyutihim. Buyut, rumah-rumah. Him mereka. So mereka letakkan di rumah-rumah mereka, waw dan juga fi di masajidihim. Masjid-masjid mereka. So semua jamak-jamak ni, tamasil, buyut, masajid, semuanya jamak yang tidak ada waw, nun. Kita kata jamak jenis taksir. Hukum dia adalah muannas yang mufrad. Kalau merujuk kepada dhamir mesti pakai ha, kalau kata sifat kena pakai ta marbutah. Wa kanu, dan adalah mereka ya'buduna. So kanu ni kalau ada waw di sini, ini dah dipanggil isim dia dah. Isim kana kan? Mana isim kana? Ialah waw. Kita panggil dhamir apa? Dhamir baris. Dhamir yang nampak. Satu lagi jenis dhamir yang tersembunyi, kita panggil dhamir mustatir. Ini dhamir waw ni ialah isim kana. So khabarnya mana? Ya'buduna, dan adalah mereka menyembah Allah. Allah kena sembah. So Allah kena baris. Allah hukum dia nasab. Mana tanda dia? Fathah. La yushrikuna bihi syai'an. Adalah mereka menyembah Allah, la yushrikuna bihi syai'an. Mereka tidak mensyirikkan dengan Allah sesuatu. Apa makna syirik? Menyengutukan, menduakan. Menjadikan rakan kongsi, terpanggil syirik. So la yushrikuna bihi syai'a. So yang ni i'rab dia boleh jadi, boleh kita pakai wa kanu ya'budunallah, satu predikat. Wa kanu la yushrikuna bihi syai'an, dua predikat. So ada dua khabar. Satu khabar ya'budunallah, khabar kanu, satu lagi la yushrikuna bihi syai'an. Ataupun kalau kita tak nak buat macam tu, la yusyriku ni ukur dia jumlah kan? Jumlah kan, mufrad kan? Okey, ni menerangkan tentang apa ni? Menerangkan ada waw situ kan? Ni waw ni. Mereka ni. So mereka menyembah sini kan? So mereka sini. Macam mana keadaan mereka? Tidak menyekutukan Tuhan sesuatu. Kanu ya'budun Allah. Mana walaupun buat gambar tu, buat patung, tapi still lagi menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Ini kita panggil hal kan? So kalau kita terjemah dalam bentuk hal, dan adalah mereka menyembah Allah dalam keadaan mereka tidak mensyirikkan Allah. So maknanya ayat ni dah masuk dalam ni. Tapi kalau kita buat spread situ, dan adalah mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. So dua ayat yang berlainan. So, dua predikat. Wa kanu, dan adalah mereka ya'rifuna, mengetahui, anna hazihi, bahawa ini adalah tamasilu, ini adalah patung-patung. Mereka tahu pun this is patung-patung. Ini image-image saja. Tamasil lis-salihin, milik orang-orang soleh. So mereka still sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukum dia tetap sama Ini waw ni isim kana, so ya'rifu khabar kana. So anna ni semua ni adalah maf'ulun bih kepada ya'rifuna. Ini sebab ini boleh kita tukar kepada makna masdar. Kalau orang pandai, bila ada pandai bahasa Arab tinggi, so dia boleh tukar kepada masdar. Maknanya kauna hadhihi tamasil lis-salihin. Keadaan benda-benda ni sebagai patung-patung milik orang soleh. So anna sini kan, ini isim anna. Yang ni khabar anna. Yang ni sebab apa tak ada tanwin? Sebab dia jenis jenis isim yang termasuk dalam kategori yang tidak ada tanwin kan, yang berwazan mafa'ilu. Kita panggil jamak muntahal jumu'. Jamak yang ada penghabisan. Bentuk macam ni.
Lepas jamak ni tak ada dah. Tak boleh nak dijamakkan lagi dah. Sampai penghujung dah. So dia tak ada tanwin lagi. Wa anna hadhihi, sambung lagi ni yang satu. Wa kanu ya'rifuna anna hadhihi, bahawa semua patung-patung ni adalah hijaratun, hanyalah batu-batan. Tengok tadi kan saya dah kata ini nakirah kan. Selepas nakirah datangnya satu ayat kan. Ini sifat. Jangan masuk allazi. Kalau masa menulis bahasa Melayu kata patung-patung yang batu-batu yang tidak memberi manfaat kepada manusia. Kita tambah yang, kemudian kita pergi terjemah berbuat allazi. Wrong. Salah. Tak perlu masukkan lagi. So hijaratun, batu-batu yang la tanfa'uhum, tidak memberi manfaat. Tengok hijarah ni kan jamak jenis apa? Jamak taksir. Jamak yang tak ada waw nun. So hukum dia muannas. Tengok dia pakai ta situ. Ta situ la tanfa'uhum, yang tidak memberi manfaat kepada manusia, wala, dan tidak juga darra yadurru, memberi mudarat. Ta di sini. Jilid yang pertama ni ada. Nabi Ibrahim ni duk mengamuk-mengamuk, dia kata ni berhala ni tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Diulang lagi di sini. So la tanfa'uhum wala tadurruhum, tidak memberi mudarat kepada mereka, wala tarzuquhum, razaka yarzuqu, memberi rezeki. Memberi rezeki kepada mereka. So hum semua ni maf'ulun bih. Hukum dia nasab. Tapi oleh kerana dia dhamir ni dia mabni. Lahir-lahir tak boleh berubah baris. Kita panggil mabni. Tapi status dia tu di tempat dia panggil. In the place of, artinya di tempat nasab. Dia tu maf'ulun bih di tempat nasab. Dia maf'ulun bih di tempat nasab. Sebab hukum nasab ni kita panggil untuk mu'rab je, yang boleh berubah baris. Kalau kalimah tu boleh berubah baris di belakang dia, kita panggil nasab rafa' jar. Boleh. Tapi kalau kalimah yang jenis tak berubah ni, kita tak boleh guna istilah ni. Nasab rafa' jar, kita kena tambah satu lagi, di tempat. Orang Arab panggil fi mahalli. Di tempat. Sebab i'rab ni untuk kalimah yang boleh tukar baris saja. Dan mostly kalimah dalam bahasa Arab ni boleh berubah baris. Hanya sedikit sahaja yang tak boleh berubah baris, seperti dhamir, tak boleh berubah baris. Jadi kita nak buat istilah khusus untuk dia pula, jadi susahlah sebab kita dah biasa dengan i'rab ni. Sebab tu kita tambah perkataan fi mahalli, di tempat nasab. Maknanya kalau kita tukar kalimah yang boleh berubah baris di sini, nescaya boleh berubah. Tapi oleh kerana dia tu tak jenis tak boleh berubah, so kita kata dia hanya di tempat yang boleh berubah ajalah. So walakinnahum, tetapi mereka kanu, adalah mereka tabarraka yatabarraku, mencari keberkatan. Biha, dengan patung-patung tadi. Mencari keberkatan dengan patung-patung tadi. Azzama yu'azzimu, dan mereka mengagung-agungkan. Ha tadi refer kepada patung-patung, tamasil tadi kan. Mengagung-agungkan patung-patung tadi. Li'anna, so li'anna dia kerana patung-patung itu merupakan tamasil. Sebab tu mengagungkan, kerana dia patung-patung milik orang soleh tu. Lis-salihina. Lis-salihina. So salihun asalnya ada waw nun kan? As-salihuna. Tapi oleh kerana ada huruf jar di situ, so kita tukar kepada bentuk yanu. Wa kasurat, dan menjadi banyaklah. Bahasa Arab banyak, bahasa Melayu banyak hanya boleh untuk adjektif saja, sifat. Arab boleh dua-dua. Kalau banyak adjektif dia jadi kasirun. Tapi kalau banyak tu fi'il, dia jadi kasura. Kalau mu'annas tambah ta, kasurat. Yang ni kalau mu'annas jadi kasiratun. Kan? Kasurat. So menjadi banyaklah. Hadhihi tamasil. Patung-patung ini. Fihim, di kalangan mereka. Dalam mereka artinya di kalangan mereka. Wa kasura, dan menjadi banyak juga. Ta'zim, pengagungan. Yang tadi kan azzama tadi kan, mengagungkan. So dia punya masdar dia ta'zim, pengagungan. So ni fa'il dia lah. So fa'il dia ta'zimu. Menjadi banyaklah pengagungan mereka terhadap ni. Pengagungan terhadap berhala-berhala itu. Wa iza, dan apabila mata yamutu, meninggalnya.
Jangan terjemah mata ni telah meninggal. Sebab iza ni syarat. So, syarat ni, bila syarat ni kata kalaulah, jika. Maknanya masa itu depan, kalaulah, jika. Maknanya tak berlaku lagi lah kan. So, jika, wa idza mata, walaupun sini madinya. Tapi makna dia bukan madi. Maknanya mana-mana orang yang akan datang ni kalau mati dia kata, wa idza mata, apabila mati seseorang, fihim di kalangan mereka, mata rajulun, seseorang. Apabila mati di kalangan mereka seseorang yang soleh. So kadang-kadang bahasa Arab ni kalau kita mengaji awal-awal kan, mata rajulun solihun je gitu. Dekat tu mudah kita tahu siapa pelaku dia. Yang meninggalnya lelaki ni. Mata rajulun solihun. Tapi bila kita naik stage satu lagi, kadang dia pisahkan dengan huruf jar di sini. Masukkan sini fihim. Patutnya sini. Fihim. Mata rajulun solihun fihim. Tapi kadang-kadang tu sebab huruf jar kan dia bebas boleh duduk mana-mana. Ini satu lagi lesen saya nak beritahu. Huruf jar ni, jar majrur ni dia ada satu lesen. Satu lesen dia boleh duduk mana-mana. Nak duduk tepi, ujung, dia boleh singgah di mana-mana. Boleh dicampakkan di mana-mana. Yang menyebabkan kita akan jadi bengong. Macam sini kan? Sepatutnya mata ni duduk sini, milik dia. Sepatutnya duduk sini. So mata fihin telah meninggal di kalangan mereka seorang lelaki. Ini dia punya fa'il. Yang ni sifat dia aja. So fa'il hukum dia rafa'. Ni tanda dia. Sifat dia ikut je. Sifat ikut benda yang dia sifatkan. So apabila meninggal di kalangan mereka seorang lelaki yang soleh, maka lah sini. Maka mereka pun amilu, mereka buat lahu untuk orang soleh ni timsalan, patung. Wasammahu, dan mereka menamakan patung itu bi dengan ismi, nama hi, lelaki itu. Menamakan dengan lelaki itu. Wallahu a'lam bis-shawab.